kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Baiklah, jadi apa khabar semua? Saya harap awak semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi ini adalah kelas kedua kita, semuanya untuk bahagian saya lah. Right? Dan seperti mana yang kita telah mula membincangkan pada hari Selasa baru-baru ini, kita ingin menjawab persoalan mengapa, right? Mengapa orang Islam perlu belajar sains. Right? Ataupun nak kasarnya, apa gunanya orang Islam mempelajari ilmu pengetahuan sains? Adakah ilmu pengetahuan sains ini dituntut dalam Islam? Right? Kalau ya, apa kepentingan ataupun apa kedudukan ilmu pengetahuan sains ni berbanding dengan ilmu keagamaan misalnya? Adakah kita adakah dia sama nilai je ke, ataupun dia nilai dia lebih sikit ke ataupun kurang sikit ke? Jadi kenapa kita kena tahu nilai sesuatu cabang ilmu tu? Sebab kalau kita dah tahu nilai cabang ilmu tu, dan kita boleh tentukan berbaloi ataupun tidak untuk kita mempelajarinya. Right? Kan, kalau katakanlah kalau awak tahu kalau belajar ilmu keusahawanan kan, awak boleh jadi kaya raya kan? Dan kalau itu nilai je, nilai kepentingan ilmu keusahawanan tu, dan berbaloilah untuk kita belajar ilmu keusahawanan kan. Tapi kalau mempelajari ataupun kalau ilmu keusahawanan tu tidak bernilai, dan buat apa kita nak luangkan masa dan tenaga kita untuk belajar ilmu tersebut. Jadi sama juga dalam hal berkaitan dengan sains ni, kita nak tahu terlebih dahulu apa kepentingan sains, sebab itu akan memberitahu kita berbaloi ataupun tidak untuk kita mempelajari ilmu sains. Dan memandangkan kita rata-rata beragama Islam, jadi kita nak tahu jugalah kan, agama Islam ni dia menyarankan ke tidak umatnya untuk mempelajari ilmu sains kan. Kalau disarankan ilmu sains jenis macam mana kan? Adakah semua jenis ilmu pengetahuan sains disarankan oleh Islam ataupun ada yang tertentu saja kan? Jadi kita nak cuba mengupas persoalan tersebut. Jadi saya ada bekalkan buku ni, teks inilah sebenarnya. Sorry, this is chapter 2. It should be chapter 1, sorry. Chapter 1 daripada buku ini, buku oleh Imam Al-Zarnuji, right? Bertajuk Ta'alim Muta'alim Tarikh At-Ta'allum, Instruction of the Student and Method of Learning. Dan saya meminta awak semua untuk membaca bab yang pertama, right? Membaca bab pertama, The Nature and Merit of Knowledge and Learning, right? Apa itu ilmu pengetahuan, dan apa kelebihan ilmu pengetahuan ni, dan apa kelebihan menuntut ilmu, right? Jadi saya harap kalaupun tak semua tapi rata-rata telah pun membacanya. Jadi untuk peringkat yang pertama ni, saya akan masukkan awak ke dalam breakout room. Dalam satu breakout room tu mungkin dalam 2 ke 3 orang. 3 orang lah, right? Jadi dalam breakout room tu, right, apa yang saya nak awak bincangkan sesama ahli kumpulan tu adalah mula-mula saya nak setiap seorang dalam ahli kumpulan, setiap seorang ahli tu untuk kongsikan apa perkara penting yang beliau fikirkan ataupun yang beliau perolehi daripada bab pertama ni, right? Awak dah baca bab pertama ni, jadi apa satu perkara penting yang awak perolehi daripada bab pertama ni? Itu yang pertama. Kedua, apa satu perkara yang menarik perhatian awak daripada bab pertama ni, right?
Kemudian yang ketiga, apa satu soalan yang terlintas dalam fikiran awak apabila awak membaca bab pertama ni. Right? Jadi, saya ulang balik arahan dia. Bila awak masuk ke dalam breakout room nanti, setiap seorang ahli itu kongsikan satu perkara penting yang awak perolehi daripada bab pertama ni, right? Satu perkara menarik yang awak perolehi daripada yang awak jumpa dalam bab pertama ni, kemudian satu soalan yang awak ada dalam yang terlintas dalam fikiran awak setelah awak membaca bab pertama ni. Jadi kalau satu kumpulan ada 3 orang, maksudnya akan ada 3 perkara penting, 3 perkara menarik dan 3 soalan lah, right? Kemudian nanti bila setiap kumpulan dah mengumpulkan perkara penting, perkara menarik dan soalan ni, kita akan dengar daripada beberapa kumpulan lah perkongsian mereka. Right? Jadi itu yang kita akan buat untuk peringkat pertama ni. Saya akan saya akan sediakan breakout room ni dulu. Let's see. Kita berapa orang sebenarnya ni? Let's see. Kita ada 15. Okay. So kita boleh, let's see, kalau tu kita buat, right? Jadi breakout room sedang disediakan. Jadi sebaik saja awak masuk dalam breakout room tu dan awak boleh mulakan perkongsian tu lah. Tanya seorang demi seorang apa perkara penting yang mereka perolehi, apa perkara menarik yang mereka dapati daripada bab tu, apa satu soalan mereka ada. Right? Jadi saya buka breakout room sekarang dan saya berikan dalam 20 minit untuk awak menyiapkan perbincangan ni. Jadi kita akan kembali ke bilik besar ni pada pukul 5.40 nanti. Right?
Dia tutup. Ayah. Dia tutup. Allahu Akbar. Kenapa? Baik, selamat kembali ke bilik besar. Jadi saya harap awak semua sudah pun selesai berkongsikan satu perkara penting yang awak perolehi daripada bab pertama ni. Kemudian satu perkara menarik yang awak perolehi daripada bab pertama ni dan juga satu soalan yang terlintas dalam fikiran awak apabila awak membaca bab pertama ini. Right. Jadi untuk kelas hari ini kita ada 7 kumpulan. Jadi kita mungkin kali ini kita nak dengar daripada kumpulan yang kumpulan angka genap lah. Jadi room bilik nombor 2, bilik nombor 4, bilik nombor 6. Right? Jadi saya kita mulakan dengan kumpulan bilik nombor 2 dulu. Jadi saya persilakan sama ada Sharifah ataupun Nazihah ataupun Alia untuk berkongsikan hasil perbincangan mereka. Saya persilakan. Kejap ya, doktor. Doktor, Ya saya. kalau kumpulan saya share screen boleh ke? Boleh, sila. Ya. Okey. Nampak ke? Nampak? Sila. Silakan. Doktor boleh dengar ke suara saya? Boleh. Saya boleh Okey. Untuk perkara penting yang kumpulan kami dapat adalah berkenaan ilmu yang berkaitan dengan amalan yang mulia seperti menjaga martabat kedudukan seseorang. Dan perkara penting yang kedua ialah tentang ilmu untuk menunaikan solat. Kerana dengan mengetahui tentang solat dapat membantu seseorang Muslim untuk mematuhi kewajipan dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya perkara penting yang ketiga adalah ilmu zakat. Sekiranya seseorang itu mempunyai harta dan haji apabila seseorang itu mampu untuk melakukannya. Jadi untuk perkara menarik yang kami dapat adalah berkenaan dengan ilmu falak, ilmu fiqh dan juga ilmu perubatan. Untuk persoalan, kumpulan kami hanya ada satu persoalan iaitu berkenaan satu teks yang menyatakan bahawa ilmu astrologi ini boleh dikatakan sama kedudukannya dengan penyakit. Itu dia tak seharusnya dipelajari dan tidak membawa manfaat. Jadi itu adalah persoalan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Soalannya apa sebab Azin apa persoalan awak tentang ilmu astrologi tu? Kenapa ilmu astrologi itu disamakan dengan penyakit atau disease dan kenapa tidak memberi manfaat untuk dipelajari? Okey. Okey, terima kasih wakil kumpulan yang kedua. Sekarang ni kita kumpul dulu soalan. Kita kumpul dulu yang tu. Wakil kumpulan yang keempat,
sama ada Farah ataupun Fatia. Saya persilakan. Saya persilakan. Sila. Tak suara saya. Saya kan Dengar dengar Fatia. suara. Okey. Dengar. Okey, silakan. Dengan syarat perkara penting yang kami peroleh daripada teks ni adalah dalam peringkat pertama yang section sebab itu kami perkara penting tersebut adalah seseorang Muslim itu dia perlu mempelajari ilmu untuk diri dia sendiri dan untuk membantu orang lain. Maksudnya belajar ilmu untuk diri sendiri adalah dia perlu mempelajari ilmu, contohnya ilmu untuk melaksanakan solat. Itu adalah dia adalah satu kewajipan bagi seorang Muslim kan untuk melaksanakan solat. Maksudnya dia mempelajari ilmu bagaimana untuk melaksanakan solat tersebut. Manakala ilmu untuk membantu orang lain adalah seperti contohnya dia kalau kita tengok pada dalam peringkat pertama tu apa yang saya faham lah daripada ilmu yang dapat membantu orang lain tu whatever leads to the fulfillment of a duty is itself a duty. Mungkin maksudnya apa yang saya faham adalah kita bila nampak saudara Islam kita dalam kesusahan, kita sepatutnya membantu mereka. Contohnya kalau kita tak ada ilmu kan macam mana ataupun ilmu macam mana cakap kita tak ada ilmu dalam ilmu yang berkaitan macam mana kita tak ilmu berkaitan dengan kawal emosi. Itulah maksudnya macam kalau kita tak ada ilmu dan ilmu kita macam mana cakap kalau kita tak ada perasaan ataupun rasa kesusahan yang orang lain alami itu sebagai satu kesusahan pada diri kita juga, maka kita tak akan membantu dia. So maksudnya kita perlu mempelajari ilmu supaya kita dapat membantu orang lain. Boleh faham tak apa saya nak cakap sebenarnya? Boleh. Boleh. Okey. Terusnya untuk perkara menarik, kami ditekankan pada perintah yang sama juga. Perkataan ayat dia adalah the most meritorious knowledge is that in keeping with one's standing. And the most meritorious action is to maintain one's standing. The most meritorious knowledge itu adalah bagaimana kita ilmu yang dipelajari itu dia misalnya boleh cakap dia selari ke dengan pegangan seseorang itu. Manakala betul dengan martabat seorang tu lah kiranya. Betul. The most meritorious action pula adalah untuk mengekalkan ataupun dia mengekalkan pegangan seseorang itu. Dia macam macam kita nak contoh sebagai satu situasi lah kan. Kita kan iman kita naik dan turun kan. Jadi maksudnya kita meritorious action yang kita nak lakukan adalah untuk cuba kekalkan kita punya tahap keimanan tu. Walaupun yelah kita tahu tahap keimanan tu akan naik dan turun, tapi kita mesti cari cara untuk
terus kekatan ataupun untuk jadikan keimanan kita tu untuk bertambah lagi baiklah. Jadi soalan daripada kami berkaitan dengan yang kedua, kami kurang faham tentang satu ayat ni. Ayat ini dikatakan oleh Muhammad Ibn Al-Hasan. I composed a book on commerce. Ada soalan yang ditanya adalah, will you not compose a book on asceticism? Jadi soalan dia berkaitan dengan itulah, apa itu asceticism dan apa maksud Muhammad Ibn Al-Hasan tu dalam dia compose a book on commerce. Alright. Okay. Okay. Terima kasih, sir. Okay, terima kasih banyak Fatia. Kita dengar pula perkongsian daripada wakil kumpulan yang wakil bilik yang ke-6, sama ada Aida ataupun Andayani. Saya persilakan. Assalamualaikum Doktor. Salam. Okay, satu perkara yang saya rasa sangat penting, kami rasa sangat penting adalah setiap manusia perlu mempelajari ilmu fiqh kerana ilmu fiqh ni merupakan petunjuk terbaik kepada ketakwaan dan ketakutan kita terhadap Tuhan, dan ilmu fiqh adalah jalan yang paling lurus ke arah matlamat yang paling utama. And then untuk perkara menarik, ilmu apa yang kami rasa menarik adalah ilmu fiqh ni merupakan ilmu yang kuat. Sekuat-kuat dia diibaratkan sebagai ilmu yang kuat melawan syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Seterusnya adalah sebagaimana yang menarik adalah sebagaimana manusia memerlukan makanan, begitu juga pentingnya ilmu pengetahuan untuk manusia menjalani kehidupan. Itu apa yang kami rasa menarik. And then astagfirullahalazim. Apa-apa. Biasa tahu Okay, sorry, hemat saya. Tak apa. Mana jawab telefon tu dulu? Tak. Saya dah cancel. Okay, satu soalan yang terlintas adalah, saya ada baca, kenapa pengetahuan... Maaf Doktor. Satu soalan, saya rasa kenapa pengetahuan astrologi ni memudaratkan dan tidak mendatangkan faedah? Okey. Itu yang soalan saya lah, soalan kami. Alright. Okey, terima kasih banyak. Okey, good. Jadi saya ucapkan terima kasih. Maaf Doktor. Yes, sorry. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada semua wakil kumpulan 2, wakil kumpulan 4 dan 6. Jadi kita ni saya share screen saja. Alright, jadi okey, kita pergi sama-sama secara secepat yang boleh lah untuk ni, sebab kita pun tak mau ambil masa yang lama kan. Sebelum 6 suku insya-Allah kita akan selesaikan ini. Okey. Jadi dalam bab yang pertama ni Imam Az-Zarnuji dia menceritakan berkenaan dengan kelebihan ilmu pengetahuan tu, right? Kelebihan ilmu pengetahuan dan juga kelebihan orang yang mengejar ataupun yang menuntut ilmu lah, right? Jadi di dalam perenggan yang pertama ni ianya dimulakan dengan sepotong hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, right? Sebab yalah kita sebagai orang Islam, right, baginda Rasulullah SAW tu adalah rasul kita kan. Jadi baginda lah yang menjadi ikutan kita, tauladan kita. Jadi kalau kita nak tahu kan apa kepentingan ilmu pengetahuan ni, maka antara tempat pertama yang patut kita rujuk adalah kita patut lihat apa yang baginda Rasulullah SAW sendiri sebutkan tentang ilmu pengetahuan ni, right? Itu sepatutnya cara kita sebagai seorang Muslim berfikir, right? Maksudnya bila kita nak nilai apa-apa dalam kehidupan kita, dan bila kita nak tahu sama ada aku patut buat A ataupun aku patut buat B, dan kita patut mencontohi tauladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ataupun kita patut selidik
ada tak baginda Rasulullah SAW pernah berkata apa-apa atau memberikan nasihat atau memberikan panduan tentang perkara ini. Jadi sebab itulah Imam Al-Zarnuji memulakan dengan hadis ini kan, dan saya rasa hampir semua orang tahu hadis ni. The quest for knowledge is incumbent upon every Muslim man and Muslim woman. Menuntut ilmu tu adalah satu tuntutan ke atas setiap lelaki Islam dan juga perempuan Islam. Jadi di sini ada perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertamanya adalah menuntut ilmu tu adalah satu kewajipan. Right? Maknanya setiap seorang daripada kita dituntut untuk belajar, kan? Dan bila ianya satu tuntutan, right? Bila ianya menjadi satu kewajipan, artinya kalau kita buat, kita akan dapat pahala, dan kalau kita meninggalkannya, kita berdosa ataupun kita tak dapat pahala lah, right? Jadi so ianya satu, dia seakan-akan satu perintah kiranya, right? Setiap orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan, diperintahkan untuk menuntut ilmu. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau lihat dalam hadis ni disebut secara khusus, right? Every Muslim man and every Muslim woman. Jadi saya rasa ini salah satu keindahan Islam juga dalam arti kata kita tidak membataskan, right? Kita tidak membataskan menuntut ilmu tu hanya kepada orang lelaki saja, dan sebaliknya kedua-dua lelaki dan perempuan disuruh untuk menuntut ilmu, right? Jadi tak ada jadi kalau macam setengah orang kan dia kata kalau buat apa budak perempuan nak belajar tinggi-tinggi, nanti jadi isteri juga, nanti jadi suri rumah tangga juga. Orang yang bercakap sedemikian tak sepatutnya cakap macam tu lah, right? Sebab sebab satu, baginda Rasulullah pun tak kata menuntut ilmu ni hanya untuk orang lelaki saja, kan? Sebaliknya untuk lelaki dan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pun akhirnya wanita tu menjadi serumah, kan, menjadi ibu, kan, dia tak bekerja, tak berkerjaya, tapi dia masih akan menjadi, kalau dia menjadi seorang suri rumah tangga ataupun seorang ibu, kan, dia masih perlu mendidik dan membesarkan anak-anak dia, kan. Dan bukankah bagus kalau ibu yang akan membesarkan anak-anak kita ni adalah terdiri daripada mereka yang terpelajar, kan. Sebab itu akan memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan, akan dibesarkan dengan baik, kan. Saya tak rasa ada mana-mana lelaki yang inginkan isteri yang tidak pandai, kan, ataupun bukan tidak pandai tapi macam yang tidak berpelajaran, kan. Jadi mereka yang mengatakan kononnya tak perlulah, kalau perempuan ni tak perlu belajar tinggi-tinggi sebab nanti jadi suri rumah tangga saja ataupun jadi isteri saja, mereka saya rasa itu satu pandangan yang salah lah, right? Because I think we need educated men and we need educated, kita perlukan suami yang terpelajar dan kita juga perlukan isteri yang terpelajar, kan, untuk sebuah keluarga itu jadi bahagia. Jadi sebab itulah baginda Rasulullah SAW menegaskan bahawa menuntut ilmu tu adalah satu kewajipan untuk orang lelaki dan juga orang perempuan, right? Sebab kalau dia kata upon every Muslim full stop, nanti ada orang persoalkan pula, baginda Rasulullah SAW cuma kata every Muslim saja, dan Muslim ni dia bataskan pula jadi Muslim man saja, kan. Jadi untuk mengelakkan kesamaran dalam maksudnya, baginda Rasulullah SAW sebut khusus upon every Muslim man and every Muslim woman, right? Kemudian ayat kedua, but it is not obligatory for every Muslim to seek all aspects of learning, right? Meskipun kita sebagai orang Islam, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, tetapi itu tidak maksud bahawa semua benda kita kena belajar, right? Sebab jangka hayat kita pendek, kan. Kita kalau kita bernasib baik, mungkin kita akan hidup selama 70 tahun, right? Kemudian kita akan meninggal dunia. Jadi
jangka hidup yang singkat itu tidak cukup untuk kita mempelajari semua ilmu yang ada di alam semesta ni. Betul tak? Jadi kita memandangkan jangka hayat kita singkat tetapi ilmu itu luas, maka kita perlu tahu apa ilmu yang patut kita utamakan dan apa ilmu yang boleh kita kemudiankan ataupun ilmu yang kita ketepikan. Right? Jadi macam mana kita nak tahu apa ilmu yang patut kita utamakan, apa ilmu yang patut kita ketepikan? Itu diberitahu dalam barisan seterusnya. But seek only that which relates to one's standing. Maksudnya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, tapi kita tak dituntut untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan. Cuma kita diperintahkan untuk menuntut ilmu yang berkait, yang akan yang berkait dengan standing ni, maksud dia artinya berkaitan dengan kedudukan kita, berkaitan dengan martabat kita, right? It is said that the most meritorious knowledge is that in keeping with one's standing, and the most meritorious action is to maintain one's standing. Jadi kepentingan, kemuliaan ilmu tu berkait dengan kedudukan kita. Maksudnya kalau kita seorang ni contoh yang agak biasalah. Kalau kita seorang ahli politik, right? Kalau kita seorang ahli politik, kita menggalas tanggungjawab untuk memimpin masyarakat, right? Jadi untuk memimpin masyarakat tu, kita perlu tahu ilmu-ilmu yang membolehkan kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Right? Kita kena tahu macam mana nak menguruskan orang, kita kena tahu macam mana nak meleraikan perselisihan pandangan, kita kena tahu macam mana nak menegah orang daripada melakukan kejahatan, right? Sama juga kalau misalnya saya seorang pensyarah, right? Jadi ilmu yang paling penting untuk saya adalah ilmu yang akan membolehkan saya menunaikan tanggungjawab saya sebagai seorang pensyarah, right? Jadi kalau saya tanggungjawab saya adalah untuk mengajar fizik, maka saya kena adalah ilmu yang membolehkan saya untuk mengajar pelajar-pelajar saya fizik, kan? Sebab tanpa ilmu tersebut dan saya tak boleh menunaikan tanggungjawab saya, right? Jadi ini yang kita maksudkan bahawa ilmu yang penting untuk seorang tu dia akan bergantung kepada apa tanggungjawab, apa amanah yang digalas oleh orang itu, right? Kita semua di sini merupakan insyaAllah kita sini masih ada ibu bapa kita, kan? Jadi kita semua di sini adalah anak, right? Sama ada anak lelaki atau anak perempuan, right? Menjadi anak ni kita pun ada tanggungjawab kita, kan? Kita ada tanggungjawab kita dan tanggungjawab kita terhadap diri sendiri, terhadap adik-beradik kita, terhadap ibu bapa kita, right? Jadi ilmu yang penting untuk kita ketahui adalah ilmu yang akan membolehkan kita untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang abang ataupun kakak ataupun adik ataupun anak lelaki ataupun anak perempuan, right? Ilmu itulah ilmu yang penting, sebab ilmu tersebut akan membolehkan kita menunaikan tanggungjawab kita, right? Sesetengah orang dia mungkin boleh menjadi seorang pensyarah yang hebat, kan? Dia disukai oleh oleh rakan sekerja je dan oleh murid-murid je, tapi dia tidak menunaikan tanggungjawab je kepada isteri je, kepada anak-anak je, kepada ibu bapa je. Jadi dalam kes macam tu, meskipun dia ada ilmu pengetahuan dalam bidang yang dia ajar, tetapi disebabkan ilmu yang dia miliki, disebabkan dia tak ada ilmu yang membolehkan dia untuk menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, maka ilmunya tu tidak lengkap, right? That person might be a good lecturer but he is not a good husband, or that person might be a good CEO but she is not a good wife. That person might be a good politician, a good prime minister, but he is not a good grandfather. So
ilmu yang penting untuk kita adalah ilmu yang akan membolehkan kita menunaikan tanggungjawab kita, dan itu yang dimaksudkan dalam baris yang berikutnya. Dia kata bawah ni knowledge kat sini knowledge of his other is likewise incumbent upon him, for whatever leads to the fulfillment of a duty itself is itself a duty, and what leads to the establishment of an obligation is itself an obligation. Artinya apa? Ini sebenarnya adalah satu prinsip yang prinsip fiqh yang agak masyhur, dan dia kata kalau kita wajib melakukan sesuatu, contohnya contohnya dalam kes ni dia beri contoh, kita wajib mendirikan solat, right? Tapi untuk mendirikan solat tu kita kena tahu apa rukun solat, kita kena tahu macam mana nak ambil wuduk, kan? Kita kena tahu arah kiblat di mana, kita kena tahu bacaan-bacaan dalam solat, kan? Jadi tanpa mengetahui benda-benda menunaikan mengambil wuduk, menentukan arah kiblat, bacaan dalam solat ni, maka kita tidak boleh mendirikan solat, right? Betul tak? Jadi sebelum kita boleh mendirikan solat tu, kita kena pastikan yang kita memiliki ilmu pengetahuan macam mana nak ambil wuduk, macam mana nak menentukan arah kiblat, macam mana apa yang patut kita baca rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Jadi memandangkan solat itu wajib, maka mengetahui tentang macam mana nak mengambil wuduk, macam mana nak menentukan arah kiblat, macam mana apa bacaan yang patut, itu pun jadi wajib juga, right? Itu yang dimaksudkan sekiranya kita wajib melakukan sesuatu dan kewajipan itu bergantung kepada benda-benda lain, maka benda-benda lain yang kita perlu, benda-benda lain tu pun akan jadi satu kewajipan, right? Contoh yang lagi satu mungkin contohnya kalau awak belajar fizik katakan, right? Awak sebagai seorang pelajar fizik, awak wajib belajar fizik. So awak kena belajar fizik, kan? Dan untuk menguasai fizik, awak perlu tahu matematik. Right? Mandangkan awak wajib mengetahui fizik, maka awak secara otomatiknya awak wajib mengetahui matematik. Kenapa? Sebab untuk menguasai fizik tu awak perlukan matematik, right? Jadi ini prinsip yang dijelaskan di sini. Apa saja yang sekiranya ada satu tindakan A katakan, right, yang bergantung kepada yang wajib dilakukan, right, A itu wajib dilakukan, dan A itu bergantung kepada B, C, D, maka memandangkan A itu adalah satu kewajipan, maka secara otomatiknya B, C dan D itu akan jadi kewajipan juga, right? Jadi memandangkan kita wajib solat, jadi wajiblah untuk kita mengetahui macam mana nak ambil wuduk, macam mana kita nak menentukan arah kiblat, macam mana apa yang patut kita baca pada setiap rakaat, right? So prinsip ini juga digunakan dalam bila kita nak menyusun apa yang kita nak belajar, kan, di universiti, kan. Awak nak ambil kursus, contohnya kursus tahun 3, kan. Awak kena ambil kursus tahun 1, tahun 2 dulu, kan. Sebab kursus tahun 1, tahun 2 ni yang akan menjurus kepada, yang akan menjadi asas kepada kursus tahun 3, right? So itu yang dimaksudkan di sini, right? Kemudian yang perenggan ni saya akan terangkan tu nanti. Okey, yang perenggan yang seterusnya, it was once said to Muhammad ibn al-Hasan, will you not compose a book on asceticism? He replied, I compose a book on commerce. Asceticism ni adalah, apa maksudnya? Asceticism ni merujuk kepada sikap bukan merendah diri, tapi kalau dalam bahasa Melayu tu dia kata zuhud. Zuhud, right? Dan seorang yang zuhud adalah seseorang, ada diberikan takrifan kat sini,
Seseorang yang zuhud adalah seseorang yang sentiasa berwaspada, berhati-hati untuk melindungi dirinya daripada apa-apa yang boleh memudaratkannya. Right? Against dubious and unsanctioned practices in commerce. Dalam kes ni sebab dia cakap tentang perdagangan. Right? Jual beli. Maksudnya apa yang nak disampaikan di sini adalah anyone, kat sini je sebut kat sini. Anyone who works in a given field is duty bound to learn how to guard against what is forbidden therein. Right? Maksudnya bila kita melakukan sesuatu, right? Kita menceburi sesuatu, kita kena tahu apa benda-benda yang diharamkan dalam pekerjaan tersebut ataupun apa benda-benda yang dilarang, yang ditegah dalam pekerjaan tersebut. Misalnya kalau kita seorang pelajar dan kita kena tahu apa benda-benda yang dilarang ke atas seorang pelajar. Pelajar tak boleh meniru, pelajar tak boleh menganiaya kawan-kawan, pelajar tak boleh contohnya memakai pakaian yang menjolok mata di kampus, pelajar tak boleh masak nasi dalam bilik di kolej kediaman contohnya, right? So apa yang disampaikan, apa yang nak disebut kat sini adalah bila mana kita menceburi apa-apa pekerjaan, right? Kita kena, bukan saja kita kena tahu apa yang kita patut buat, tapi kita kena tahu juga apa yang tak patut kita buat. Kenapa kita perlu tahu apa yang kita tak patut buat? Supaya kita boleh melindungi diri kita daripada terjebak dengan perkara yang tak patut kita lakukan. Right? Dia sebab tu dalam budaya Melayu cakap pasal pantang larang kan, maknanya bila awak, contohnya kalau baru-baru ni kita baru lepas raya kan, bila awak melawat menziarah kan rumah orang lain kan, ada benda yang awak boleh buat kan, tapi ada benda yang tak boleh awak buat kan. Kita tak pergi beraya ke rumah orang, lepas tu kita pergi masuk ke bilik tidur je, lepas tu kita geledah almari je kan, lepas tu tengok baju apa yang ada. Kita tak buat benda macam tu kan. So kita kena tahu apa yang tak boleh kita buat kan, supaya kita tak terjebak dengan benda tu kan. So itu yang dimaksudkan di sini. Anyone who works in a given field is duty bound to learn how to guard against what is forbidden therein. Right? Apa yang akan menentukan apa yang boleh dibuat, tak boleh dibuat, itu panduan itu biasanya diberikan oleh agama lah. Right? Agama yang akan beritahu apa yang patut kau buat, apa yang tak patut kau buat. Right? Ataupun undang-undang akan bagi tahu kita apa yang patut kau buat, apa yang tak patut kau buat. Kan? Nak memandu di jalan raya pun kita perlu tahu apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat kan. Kalau tidak nanti akan mengundang kemalangan. Right? Jadi ini saya rasa ini satu petua yang agak berguna untuk kita ingatlah. Right? Maksudnya kita pergi mana-mana, kita terlibat dengan apa-apa, kita kena sentiasa tahu apa yang boleh kita buat dan apa yang tak boleh kita buat. Right? So itu yang dimaksudkan di sini. Dan kenapa diberikan contoh ni, right? Will you not compose a book on asceticism? Sebab Muhammad Ibn Al-Hasan ini, right, pernah diminta oleh seorang untuk menulis sebuah karya tentang macam mana nak menjadi seseorang yang zuhud. Kan? Kemudian beliau jawab, aku telah mengarang sebuah buku tentang jual beli. Right? Dan macam pelik lah kan, sebab macam orang tu tanya minta nasihat je tentang macam mana nak menjadi seorang yang zuhud kan, tiba-tiba je tulis buku tentang jual beli, macam mana nak berjual beli pula kan. Kemudian diterangkan kat sini kenapa dia memilih untuk menulis buku berkenaan dengan jual beli ni, sebab yalah bila kita berjual beli ni kan, online ke offline ke, awak trading di Shopee ke, trading foreign currency ke, mata wang whatever semua tu kan, ada benda yang dibolehkan, ada benda yang meragukan dan ada yang benda yang tak boleh dibuat. Jadi sebelum kita terlibat dengan apa-apa pekerjaan kan, nak jual mata wang ke, nak jual saham ke, dan kita kena tahu terlebih dahulu apa yang dibenarkan dan apa yang ditegah
apabila kita melakukan benda tersebut lah, right? So hanya sebab akhirnya seseorang yang zuhud adalah seseorang yang sentiasa melindungi dirinya, menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang mendatangkan keraguan, mendatangkan syubhah, yang mendatangkan yang boleh menjerumuskan dirinya ke dalam benda-benda yang ditegah, benda-benda yang haram, right? Itu artinya zuhud, right? Zuhud ni bukan bererti kita kita berhenti kerja, lepas tu kita lari masuk dalam hutan, masuk dalam gua, lepas tu kita bertapa di tepi sungai. Itu bukan maksudnya zuhud, kan? Itu lari daripada kehidupan. Dan zuhud ni adalah kalau kita sudah ditempatkan di sini, di tempat kita, kan, sama ada di bandar ataupun di mana-mana kita berada, maka kita akan sentiasa cuba untuk melindungi diri kita daripada apa-apa perkara yang boleh menjerumuskan kita ke dalam benda-benda yang haram. Itu erti zuhud yang sebenarnya. Maknanya dia apa-apa benda yang kita buat tu kita sentiasa timbang. Benda yang aku nak buat ni benda yang dibenarkan ataupun tidak dibenarkan, kan? Benda yang aku buat ni dia dibenarkan di sisi agama ataupun tidak dibenarkan, right? So itu erti kezuhudan yang sebenarnya. Bukannya dari segi luaran saja ke, kan? Maksudnya dia pakai kopiah, pakai songkok, tapi perangai tu macam iblis, kan? Bukan itu maksud kezuhudan, kan? Zuhud bukan berarti orang yang selalu pergi ke masjid, lepas tu itu saja, bukan itu saja ukurannya, right? Tapi zuhud yang lebih murni, yang lebih tulen adalah orang yang dalam apa jua perbuatan dia, kan, apa jua tingkah laku je, apa jua gerak hati je pun, dia akan sentiasa mengawal dirinya dan akan sentiasa menimbang-nimbang dirinya. Kenapa aku fikir macam ni? Adakah apa yang aku fikirkan ni elok ataupun tidak? Kan? Adakah tindakan aku ni tindakan yang dibenarkan ataupun tidak? Kan? Itu erti kezuhudannya sebenarnya. Dan akhirnya ilmu lah yang memberitahu kita, right, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Right? Sebab tu disebut di sini, this is also obligatory with the knowledge of the conditions of the heart, such as complete reliance on God, repentance, fear, satisfaction, right? Di sini diberitahu ilmu yang terpenting adalah ilmu yang membolehkan kita untuk memahami jiwa dan hati kita, right? Kenapa? Sebab ilmu mendidik hati inilah, kan, yang akan mengawal kita daripada melakukan benda-benda yang tidak dibenarkan, kan? Sebab ialah hati itu yang akan mengawal tubuh badan, anggota badan kita, kan? Kalau hati kita itu busuk, hati kita itu jahat, maka anggota tingkah laku kita, percakapan kita, perbuatan kita semua pun akan jadi jahat, right? Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu macam mana nak mendidik hati kita supaya tidak berfikiran jahat, kan? Supaya tidak mencenderungkan diri kita kepada benda-benda yang jahat, right? Jadi macam mana, apakah ilmu untuk melembutkan, untuk mendidik hati ni? Jadi kita akan insyaAllah kita akan lihat pada minggu depan, right? Apa ilmu, sebab dalam Islam ni kita bukan saja bercakap tentang ilmu dalam Islam ni, kita bukan saja bercakap tentang ilmu yang membolehkan kita untuk menyara hidup di dunia, tapi Islam juga membekalkan ilmu tentang macam mana nak mengawal diri kita, bagaimana nak mendidik jiwa kita, ilmu yang bukan saja berguna di dunia ini tapi berguna untuk nasib kita di akhirat kelak, right? So bila bercakap tentang ilmu dalam Islam, kita semua kena sedar bahawa Islam ni bukan saja memandang kepada kehidupan di dunia, tetapi juga memandang kepada nasib kita di akhirat, right? Dan memandangkan nasib kita di akhirat itu
yang itulah sebenarnya matlamat kita. Maksudnya segala apa yang kita kerjakan di dunia ini, right? Benda baik, benda buruk yang kita kerjakan di dunia ini akhirnya akan ditimbang di akhirat kelak, right? Dalam Islam, kehidupan di dunia ni macam seumpama ladang, right? Di dunia inilah kita semai, kita cucuk tanam, kita suburkan, kan? Kehidupan kita, dalam arti kata kita nak berbuat baik, kita berbuat baik di dunia, kan? Kalau kita nak beramal, kita beramal di dunia. Kalau kita nak beribadah, kita beribadah di dunia. Kan? Sebaik saja kita dah mati tu, kan? Kita dah menghembuskan nafas terakhir dan kita tidak lagi boleh berbuat sedemikian. Right? Jadi ada ramai ilmuwan Islam yang mengumpamakan dunia ni seolah-olah macam kita berada di ladang. Di sinilah kita bercucuk tanam. Dan bila kita mati nanti, di akhirat kelaklah kita akan menuai hasil yang kita tanam di dunia ni. Kalau kita luangkan kehidupan di dunia ni untuk melakukan amalan yang baik, maka insya-Allah di akhirat kelak kita akan menuai hasil yang banyaklah. Right? Sebaliknya kalau kita mensia-siakan kehidupan kita di dunia ni, maka kelak di akhirat nanti kita dah tak boleh buat apa-apa lah, kan? Saya rasa ada ayat di dalam Al-Quran, saya tak ingat ayat mana satu, yang mengatakan kalau mereka yang telah mati itu diberi peluang untuk kembali ke dunia, kan? Semuanya akan berjanji bahawa oh, kalau aku dapat balik ke dunia ni dan aku akan buat gini. Kalau aku diberi peluang untuk seminit pun, sejam pun aku hidupkan semula, kemudian boleh dapat hidup di dunia, aku akan buat gini. Tapi yalah, sebaik saja kita dah kita nafas sudah berhenti dan peluang untuk kita melakukan amalan yang baik itu sudah terhenti, right? So sebab itulah dalam Islam kita bukan saja menekankan tentang kesejahteraan di dunia, tapi kita juga menekankan kebahagiaan di akhirat, right? Jadi ilmu dalam Islam ni bukan saja berkenaan dengan apa yang patut kita buat di dunia ni, tetapi ilmu dalam Islam ni juga berkait dengan macam mana kita nak menjamin kebahagiaan di akhirat kelak, right? Jadi so itu yang dimaksud, dan sebab itulah macam dalam Islam, selain daripada bercakap tentang kejadian, tentang apa yang ada di alam ini, dalam Islam kita juga ada ilmu yang menceritakan tentang macam mana nak mendidik hati-hati kita, kan? Macam mana nak membentuk jiwa-jiwa kita supaya hati kita tenteram, kan? Bila hati kita tenteram, dan amalan kita pun insya-Allah akan baiklah, kan? Kita takkan dengki-mendengki, kita takkan tamak haloba, kita takkan bersyak wasangka, right? Jadi antara kesemua ilmu yang penting adalah ilmu berkaitan dengan hati, right? Jadi seterusnya bab yang ini, okey, yang bahagian ini perenggan yang seterusnya, the nobility of learning is not foreign to anyone. Artinya semua orang tahu kepentingan menuntut ilmu. Tak ada seorang manusia, tak ada sesiapa pun di dunia ini yang menafikan kepentingan ilmu pengetahuan. Sepatutnya lah kalau dia manusia yang sihat akalnya, right? No one will deny the importance of learning or the nobility. Nobility ni kemuliaan menuntut ilmu, right? Since it is, kenapa? Sebab menuntut ilmu ni adalah sesuatu yang khusus untuk umat manusia, right? Perkara-perkara lain seperti keberanian, kekuatan, semua ni manusia ada, sifat itu dimiliki oleh manusia dan juga dimiliki oleh binatang, kecuali menuntut ilmu, right? Hanya manusia satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kelebihan yang mengejar ilmu pengetahuan, kan? Binatang tak pergi sekolah, kan? Meskipun monyet di UKM tu berada di dalam UKM, kan, duduk sama-sama dengan kita, tapi monyet tidak jadi
tidak terpelajar pun monyet-monyet dekat UKM kan, sama je macam monyet di hutan mana-mana kan. Tetapi kita manusia yang ada dalam UKM ni, sedangkan kita pergi ke kelas setiap hari, sepatutnya kita jadi lagi bijak dan lagi pandai lah daripada monyet-monyet yang ada di UKM ni. Right? Kalau perangai kita sama saja macam binatang lain, dan artinya pembelajaran kita tu tidak berkesan lah. So learning however is an exception, right? Dan ilmu itulah yang menaikkan martabat manusia berbanding dengan semua ciptaan lain, right? Through it, God revealed the preeminence of Adam, Nabi Adam alaihissalam, over the angels, right? Jadi apabila malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, itu bukan bermaksud bahawa malaikat itu disuruh menyembah Nabi Adam, tak. Tapi malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam kerana kemuliaan Nabi Adam itu terletak pada ilmu yang dimilikinya. Maksudnya ilmu itulah yang menjadikan seorang mulia, right? Bukan harta, bukan pangkat, bukan nama, bukan rupa, right? Ilmu itulah yang memuliakan kita sebenarnya, right? Ilmu ni dia macam mahkota lah. Siapa yang ada ilmu tu dan dia akan jadi mulia. Tapi cuma orang yang tahu menilai ilmu saja yang akan tahu benda tu, right? Dia tak semestinya orang yang berilmu ni dia mesti pakai kereta mewah, dia mesti pakai pakaian mewah kan. Kadang-kadang orang yang paling berilmu ni pakaiannya mungkin biasa-biasa saja. Bawa kereta pun mungkin kancil saja kan. Tapi orang yang kenal tahap keilmuan orang itu, dan dia akan tahulah kan, dia akan tahu menilai ketinggian atau kemuliaan orang berilmu tersebut, right? Kemudian dikata kat sini ilmu juga memberikan pengaruh, mempengaruhi sifat-sifat manusia yang lain, right? Artinya orang yang berilmu ni, ilmu yang dimiliki itu akan mencorakkan akhlak dia, right? Akan menjadikan akhlaknya lebih baik, right? So ada kaitan di antara ilmu dan akhlak sekurang-kurangnya dalam Islam, right? Dalam Islam kita percaya ilmu tu ada kaitan dengan akhlak. Maksudnya kepribadian seseorang ada kaitan dengan ketinggian ilmu seseorang, right? Kalau ada seorang tu dia mengaku dirinya pandai tapi akhlaknya buruk, dan kita sebagai orang Islam kita tahu macam betul ke ilmu yang dia miliki ni berkat kan? Saya rasa secara nalurinya kita tahu orang yang pandai ataupun orang yang berilmu ni biasanya pewatakannya, kepribadiannya, akhlaknya pun akan baik juga. Sebaliknya sekiranya seorang itu mengaku mendakwa dirinya berilmu tetapi akhlaknya tidak elok, then perhaps something is wrong somewhere, right? So kat sini, so itu berkenaan dengan apa, kelebihan ilmu pengetahuan. Kemudian di bahagian sini, bahagian perenggan ini diceritakan pula tentang ilmu yang bukan menjadi kewajipan kepada semua orang tetapi menjadi kewajipan kepada keseluruhan masyarakat, right? The collective duty. Ini fardu kifayah. Maksudnya dalam Islam kita ada ilmu fardu ain yang wajib untuk semua orang kuasai, dan kita juga ada ilmu fardu kifayah yang hanya perlu dikuasai oleh orang-orang tertentu. Asalkan dalam satu masyarakat tu ada seorang dua yang kuasai ilmu tu, dah memadai. Contoh yang biasa diberikan adalah ilmu perubatan. Bukan semua orang kena jadi doktor kan, tetapi sekiranya satu masyarakat tu, katakan di Bangi ni kan, tak ada orang pun jadi doktor, then satu masyarakat di Bangi ni akan sengsara kan, sebab kalau sakit je dan tak ada orang yang boleh rawat kan. Tetapi itu tidak maksud bahawa semua orang yang tinggal di Bangi ni perlu jadi doktor. Memadailah untuk kita ada beberapa orang doktor, beberapa klinik saja di Bangi. Sebaik saja ada beberapa orang yang jadi doktor tu, maka terlepaslah tanggungjawab orang lain untuk menjadi doktor. Itu maksudnya fardu kifayah. Maksudnya it is enough, memadai untuk seorang dua atau untuk beberapa orang saja menguasai ilmu tersebut,
dan sebaik saja ada beberapa orang yang menguasai ilmu tersebut, maka terlepaslah tanggungjawab untuk keseluruhan masyarakat tersebut. Alright? Dan sebab itulah di sini dia umpamakan, dia kata ada dua jenis ilmu. Ilmu yang sentiasa diperlukan pada setiap masa oleh setiap orang. Ilmu tersebut dia seumpama makanan. Sebagaimana semua orang perlu makan, kan? Awak tak boleh makan, maksudnya kalau awak lapar, awak sendiri kena makan, kan? Bukannya kalau awak lapar dan kalau awak lapar saya tak boleh kata tak apalah saya makan untuk awak. Kemudian awak akan rasa kenyang. Bukan berlaku macam tu, kan? Ilmu yang diperlukan oleh setiap orang pada setiap masa itu umpama makanan, right? No one can dispense with it. Tak ada orang yang boleh hidup tanpanya. Tetapi ilmu yang bersifat fardu kifayah, yang hanya diperlukan oleh orang-orang tertentu saja dan dah memadai, right? Ini seumpama ubat. Bukan semua orang perlu ubat, tapi hanya orang yang sakit saja perlukan ubat, right? Jadi itu maksud petikan ini. Maknanya dia nak mengumpamakan ilmu ni ada yang ilmu yang semua orang perlu kuasai, kan? Dan ilmu yang semua orang perlu kuasai ini seumpama makanan. Sebab makanan semua orang perlu makan, right? Tetapi ada juga ilmu yang hanya perlu dikuasai oleh orang tertentu saja, right? Dan ilmu yang perlu dikuasai oleh orang tertentu saja adalah dia seumpama ubat. Okay? Kemudian di sini ada kat sini kata knowledge of astrology. Astrology ni jangan dikelirukan dengan astronomy, ya. Astrology ni adalah ilmu tilik nasib, tilik bintang, ilmu tilik bintang. Apa tu ilmu tilik bintang? Ilmu tilik bintang ni adalah ilmu yang cuba meramalkan nasib kita, untung rugi kita berdasarkan bintang yang kelihatan di langit. Misalnya, kalau kau lahir di bawah buruj Taurus, maka hari ini adalah hari yang untung untuk awak. Jadi awak patut berkahwin pada hari ini. Yang itu adalah itu apa yang itu contoh ilmu tilik bintang, right? Jadi ada perbezaan di antara ilmu astronomi dengan ilmu astrologi. Astronomi dengan astrologi. Right? Ilmu astrologi adalah ilmu tilik bintang dan ilmu astrologi ni dianya ditegah dalam Islam sebab bila kita cuba menilik nasib kita berdasarkan berdasarkan bintang yang kita nampak di langit, dia seakan-akan kita bergantung harap kepada bintang, kepada objek-objek di langit untuk kehidupan kita. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim, kita wajib bergantung harap kepada Allah SWT saja. Jadi bila kita kita mengamalkan ilmu tilik bintang ni, seolah-olah bintang itu yang berkuasa untuk menentukan untung rugi kehidupan kita. Sebab itulah ilmu astrologi ni ditegah. Tetapi ilmu astrologi berbeza dengan ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu berkaitan dengan pergerakan bulan, bintang, matahari, planet, kan? Untuk mengira kedudukan objek-objek ini, bagaimana dia bergerak, bila dia akan terbit, bila dia akan terbenam, right? Jadi usaha untuk menentukan permulaan bulan Syawal, bulan Ramadan itu jatuh di bawah ilmu astronomi, bukan ilmu astrologi, right? Jadi sebab itu ditulis kat sini, but knowledge of astrology holds a position equivalent to diseases, right? To disease, right? Artinya ilmu tilik nasib ataupun tilik bintang ni dia adalah satu ilmu yang memudaratkan, sebagaimana penyakit itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita, right? Jadi ianya sesuatu yang patut kita jauhilah, right? Tapi ada yang pentingnya ada beza di antara ilmu astronomi dan ilmu astrologi, right? Dua benda tu bukan benda yang sama. Meskipun dua-dua bercakap tentang bintang dan tentang angkasa lepas,
tetapi tujuan setiap satu tujuan ilmu astronomi berbeza dengan tujuan ilmu astrologi. Tujuan ilmu astronomi adalah menggunakan bintang-bintang, menggunakan apa yang ada di langit untuk menentukan arah, menentukan masa kan. Manakala ilmu astrologi pula kita gunakan apa yang ada di langit itu untuk menentukan nasib kita. Kan? Adakah hari ini hari yang bagus untuk aku berkahwin? Adakah hari ini hari yang bagus untuk aku beli rumah baru? So benda-benda itu ditegah dalam Islam, right? Sebab dia macam tilik nasib, right? Jadi saya rasa kita boleh berhenti di sini, right? Dan kita sambung perbincangan kita pada minggu hadapan, insyaAllah pada hari Selasa. Jadi kita akan pada minggu depan insyaAllah kita akan membincangkan tentang apa hujah-hujah yang kita akan habiskan tentang ni, tentang sama ada ilmu sains ni ilmu fardu ain ke fardu kifayah. Kita akan habiskan tu dulu. Kemudian kita akan melihat apa hujah-hujah yang membuktikan bahawa alam ini dicipta, right? Saya rasa kita semua tahu bahawa kalau kita seorang Muslim, kita akan tahu bahawa alam ni dicipta kan. Tuhan tu wujud kan. Tuhan tu wujud, alam ni dicipta. Jadi pada minggu depan kita akan melihat apa bukti-bukti bahawa Tuhan ini wujud kan. Tuhan wujud dan apa bukti-bukti alam ini diciptakan oleh Tuhan. Right? Jadi kita berhenti di sini dan kita jumpa lagi pada hari Selasa depan. Right? Jadi terima kasih semua. Selamat petang dan Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Thank you, sir.